والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, Kitabus Salati, ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula ini kitab ni ialah suatu kitab. Satu kitab kata dia. Kitab ini pada yang adalah ia kitab ni pada menyatakan, menerangkan, menjelaskan hukum sembahyang. Nak menyata, nak menerang, nak menjelas hukum sembahyang. Apa maksud dengan hukum sembahyang? Kalau hukum sembahyang dengan makna wajib tu, hak tu tak kena ternyata dah. Hak tu buat benda yang maklum dah. Wajib sembahyang tu 5 waktu. Tak kena rakyat tak apa hak tu. Maksud dengan hukum sembahyang yakni segala perkara-perkara yang bersangkut paut dengan sembahyang. Itu hukum situ maknanya itu. Yakni segala perkara-perkara yang bersangkut paut atau bersangkutan ikutlah dengan sembahyang. Itu masuk belaka dalam tu. Di mula-mula nak bahas takrif lagi. Sembahyang tu apa? Lepas tu kira syarat wajib, syarat sah sampai akhir. Benda yang berkait dengan sembahyang yang kecek di sini. Kata musannaf rahimahullah taala, maksud sembahyang tu sembahyang ikutlah ya umum tu. Sembahyang 5 waktu sama ada wajib atau sunat masuk belaka tu. Kerana ia tak kira sembahyang sunat pun ia kena pakai syarat tula tu juga. Tu. Bermula makna sembahyang pada syarak. Bermula makna sembahyang pada syarak. Tu. Apa makna sembahyang? Kau dulu. Bahas di segi luar dulu. Tulis dulu pada makna sembahyang tu. Sembahyang pada lugah Arab maknanya, sembahyang pada lugah Arab maknanya berdoa. Itu makna pada lughah mutlaqud du'a. Kalau salla dalam bahasa Arab mana da'a pada makna asal lughah Arab. Tu. Sebab tu jadi umum tu. Lafaz salla tu. Bina di atas makna pada lughah ni lah. Setengah pendapat kata semai banyak tu tak kena mi ais maya tak apa. Tu. Kerana
tak ada ais semaya pun sah semaya banyak, kerana semaya banyak tu dia tak serupa semaya lain sikit. Semaya banyak tu bukan nama semaya sungguh, tidak, makna doa gitu ya, pergi pakai asal. Kerana dia tak ada rokok, tak ada sujud situ. Dia berdoa gitu ya. Kalau gitu bagi doa ni tak ada syarat ada wudu. Bagi pendapat tu dia mau tak ada wudu pun tak apa. Hak tu satu pendapat dhaif lah dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang muktamadnya kena juga, kerana dia iktibar semaya juga. Dia kena ada air semaya seperti tu. Tu. Bermula makna semaya pada lurah tu doa. Dan bermula makna semaya pada syarak di sisi panggilan undang-undang agama. Pada syarak yakni di sisi undang-undang agama. Turut undang-undang agama Islam kita ni sebut kata semaya tu apa makna? Ni takrif dia. Bermula makna sembahyang pada syarak di sisi undang-undang agama ialah iaitu makna sembahyang tu apa? Bahasa Arab kata dia aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakhbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyaraita maksusatin. Jadi tu takrif dia bahasa Arab. Semaya pada lurah pada syarak ialah aqwalun, arti lafaz aqwalun sampai akhir tu. Apa makna dia? Semaya tu ialah bila sebut kata semaya kena kepada apa? Ibarat daripada aqwalun, beberapa perkataan masuk belaka dalam tu aqwalun tu beberapa perkataan, iaitu Fatihah dan tasyahud. Tu hak wajib tu, kira-kira semaya rukun dah tu. Fatihah dan tasyahud dan lain-lain. Tu dia takbir pun masuk. Tu Fatihah pun masuk le aqwan, perkataan tu baik. Kena kediri belaka tu. Wa af'alun, atau pada beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, yani seperti rokok kita kata tu kita wiga masa tu dulu sujud masuk belakalah perbuatan, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Dua tu ya. Perkataan mana, perbuatan mana? Muftatah tu sifat kepada aqwan dan af'al. Segala perbuatan dan segala perkataan dan segala perbuatan yang muftatahatun, yang dimula akan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Tu Ustaz tengok rajak belaka. Beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang dimula akan beberapa perkataan itu mula dengan apa? Mula dengan takbiratul ihram, dengan takluk pada dimulai. Dimula tu dengan takbiratul ihram, mula dengan takbir serta niatlah. Niat tu dia mesti dah. Niat tu syarat bagi segala amalan dah tu. Hak tu rukun dah kalau kira. Yang dimula akan beberapa perkataan perbuatan tu dengan takbiratul ihram, mula dengan takbiratul ihram, takbir yang jadi sebab bagi haram berbuat benda yang halal dulu. Tu takbiratul ihram. Asal nama tu dia ikut tu dah. Idafah sabab kepada musabbab dah. Takbir yang jadi sebab mengharamkan. Tu dia di situ. Takbiratul ihram. Takbir yang jadi sebab mengharamkan, haram kerja, perbuatan yang dahulunya halal dikerja. Tu makna takbiratul ihram. Ihram tu maknanya mengharam. Bila takbir pak haram dah. Haram gapo? Haram kerja barang hak dulunya halal. Dulu boleh kecek, takbir pak tak boleh kecek dah. Dulu boleh makan, takbir pak tak boleh makan dah.
Dulu boleh lopak pergi mari. Takbir pak tak boleh lopak pergi mari dah. Tu dengan sebab takbir tu jadi haram dah kerja. Tu orang panggil takbiratul ihram. Mula dengan kebir Allahu Akbar. Mula dah masuk dah. Masuk dah. Tu. Tapi setengah orang nak boleh masuk tu Allah. Heret ke dia. Tu kok mana tak tahulah. Dia nak jadi pitu, jadi payah buka gitu lalu. Allah 5 kali, 7 kali. Buka katuk pitu. Tu cabuk habis. Skru cabuk habis. Ada juga lagu tu nanti kita ngaji semula. Insya-Allah tu. Hak bahasanya dipayah. Jadi mula dengan takbiratul ihram. Muftatahatun bit takbir, takbiratul ihram. Tu musannaf kait dah tu. At-takbir tu ya tak ada kait, tapi syak dia terjemuh tu kait dah takbiratul ihram. Bukan takbir intiqalat dah. Bila itlaq takbir dalam semaya kena ke takbiratul ihram dah. Tu. Habis itu dan wa mukhtatamatun atau kepada muftatahatun. Kalau terjemah gak dan ni atau kepada nak katakan atau kepada dimulai tu, dimulai perbuatan, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan perkataan dan perbuatan yang disudahi akan beberapa perkataan tu disudahi, diakhir, diselesai akan perkataan perbuatan itu diselesai disudah dengan salam, dengan takluk pada disudahi dengan salam, yakni salam yang pertama. Tu kerana salam yang kedua tu sunat dah kira. Pakai kalau dia salam sekali dia lopak pergi, tak apa dah semaya ya sadaq assalamualaikum cukup. Tu sudah dah. Orang panggil sudah dah. Salam yang kedua tu kalau pergi ketuk salam yang kedua tak ada apa. Semaya sah dah. Tapi bila ketuk dah lepas pada salam pertama, nak pergi salam yang kedua tak boleh dah. Orang panggil haram pula. Walaupun sah dah semaya, tapi kaca nak pergi juga salam yang kedua tu haram. Haram sebab apa? Sebab orang panggil maksudnya bermain-main dengan ibadat. Bermain-main dengan ibadat jadi haram pula. Mung ni batal dah duk kacau apa laginya. Orang panggil talabbus bil ibadah fasidah tu haram. Duk kacau lagi. Assalamualaikum duk kacik je tak di dah. Nak ketuk. Assalamualaikum pun. Apa? Lepas tu Assalamualaikum. Rak dua tu haram. Nak paling kita tak boleh. Bo sekat tu. Sadok perak muka, perak angin. Perak muka, malu kat orang. Tak boleh haram dah tu. Kerana tak boleh. Kerana ibadat tu you kena pakai dengan ibadat. Kita kena buat dalam rupa yang sahih. Sengaja duk berpakai ibadat dengan rupa yang rusak tu haram. Tu orang ketuk dah semaya tu. Buat semaya tu untuk email lagi. Haram tu. Haram. Kalau serta bermain-main katik tu niat kosak bermain-main pula tu. Takut-takut bawa kepada murtad dia tu. Tu ditakuti juga tu. Maka disudahi dengan salam. Salam yang pertama. Tu kait kita dah. Assalamualaikum. Sekat tu. Warahmatullahi pesunat dah. Hai'ah. Assalamualaikum. Sekat tu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga. Kat Mesir. Tu pun khilaf lagi. Ada setengah kata pendapat boleh tambah wabarakatuh pada rakaat pertama, pada salat pertama itulah. Adapun salat yang kedua tu ya tak ada khilaf dah. Hak tu assalamualaikum warahmatullahi saja ya. Tu. Kalau kita pergi Mesir tu adalah setengah-tengah sujud tu ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Tulis tu email jelah tu. Makmum tu ya tak boleh wabarakatuh ya assalamualaikum gitu je. Habis itu han keadaan aqwan dan af'an tu mutalabbisatan bi syara'ita. Ba tu takluk mazhab. Ba lepas bi syara'it tu takluk mazhab. Han pada lafaz aqwalun wa af'alun. Han keadaan berartinya dengan dalam terjemahan tu dia kena buat han pada beberapa perkataan tu. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan
Mula dengan takbir, sudah dengan salam. Han keadaan beberapa perkataan dan perbuatan itu bersepakai iyo. Dia kena takdir gitu. Dengan tu. Dengan tu dia kena takdir mahzub, muta'allaq dia mari. Bersepakai ia perkataan dan perbuatan itu dengan beberapa syarat. Ada syarat dia. Takbir ada syarat dia. Fatihah ada syarat dia. Kena mengaji tu, fardu'in belakang tu. Rokok ada syarat dia. Sujud ada syarat dia. Iktidak ada syarat dia. Ada belakang syarat. Oh tu. Sujud berapa syarat? Tahu dah? Tak tahu. Syarat sujud ada berapa? Tak erti. Syarat tahiyat ada berapa? Tak faham. Syarat rokok ada berapa? Tak padu. Tahu. Dengan beberapa syarat. Syarat mana? Sifat pada syarat. Syarat yang tertentu. Yang tertentu. Syarat yang tertentu. Syarat yang tertentu. Yang tertentu dengan perbuatan dan perkataan itu. Tertentu dengan perkataan itu. Itu dia. Ada syarat dia. Lepas tu kita nak bahas makna syarat semula tadi ni. Syarat tu nama apa syarat, rukun tu gapo, syarat tu gapo. Habis itu kalau pakai syarat dia, ngenkai dia siapa ni? Ngenkai, ada ngenkai dia. Habis itu tu habis. Kalau gitu bila pakai syarat musnah heret dah, mulalah. Bermula syarat wajib semaya. Masa syarat wajib dulu. Bermula syarat wajib. Syarat wajib semaya. Syarat yang jadi sebab wajib sembahyang. Tu. Tulis pada syarat wajib, yakni beberapa perkara yang terhenti wajib sembahyang atas perkara itu. Maksudnya apabila luput salah satu daripada perkara-perkara ini, nascaya tidak wajib atas seorang itu sembahyang. Tu tak wajib semaya. Tak wajib bila luput syarat tu. Maknanya bila boleh syarat tu wajib, luput syarat tak wajib. Tu syarat wajib berarti wajib tu masyru' dia. Bila luput syarat, luput masyru'. Tak ada syarat tu tak wajib. Tak wajib. Tu tengok. Nak boleh wajib semaya tu. Semaya sini wajib semaya 5 waktu lah. Dia kata wajib tu juga. Erti kata semaya tu, yakni sembahyang 5 waktu. Sebut lapar wajib tu juga. Ya tak ada semaya lain. Tak ada semaya lain dah. Sehingga kalau mazhab Hanafi kok semaya witir. Maksud leher wajib kata. Itu kerana bagi mereka itu tu wajib dengan fardu tu ya beza istilah demo. Kita mazhab Syafi'i wajib dengan fardu tu makna tula ya. Muradib lapar tu hak tula. Tu. Syarat wajib semaya tu ialah 5 perkara. 5 perkara, kena cukup 5 perkara. Bila terlucuk mana-mana sah dari 5 tak wajib dah lah. Tak wajib semaya dah. Mana 5 perkara tu? Pertama daripada 5 perkara.
Pertama daripada 5 perkara tu ialah Islam. Ialah Islam. Beragama Islam. Tu Islam tu. Tu. Maka tak wajib atas orang kafir asli. Ya kena kat lagu tu. Wak taprek situ tak apa tu. Jadi maka tiada wajib sembahyang. Maka tiada wajib sembahyang di atas orang kafir asli. Kait dengan asli weh. Kait dengan asli. Kalau hak murtad wajib, tadi dah. Dia berdosa. Tu. Kena qada tu. Teka jadi murtad, kena duk qada bila kembali ke Islam. Kalau qada teka murtad pun tak sah, dia kena kembali Islam. Bila Islam dah, kena qada bih. Dulu semaya dulu. Sebab tu dia tak boleh. Duk molek-molek dah. Tu dia. Habis itu kafir asli itu maka tak wajib atas dia. Tak wajib dengan makna apa? Tak wajib dengan makna tidak tuntut tersyarak pada hukum dunia zahir ni. Makna tu. Adapun tuntut di akhirat esok habuai siksa tu hak tu suku. Bukan kata dia tak wajib esok tak kena siksa dak. Bukan hak tu. Tak wajib habuai tuntut dunia ni. Kalau berlaku kerajaan Islam pun, demo tu tak apa. Kita tak ada terkena kata demo tu. Kerana dia bukan Islam. Tak semaya tu ketua agama tak ada kata tak kena duk kira-kira apa dengan demo tu. Tuntut dunia tu tak. Akhirat esok tu ya habuai tu juga. Kerana ada dalil kata orang kafir pun masuk neraka kita tak semaya juga. Ada ke dalam ayat Quran malaikat tanya, "Masalakakum fi saqar?" Hei, ngana pok mu boleh jatuh dalam neraka sakar ni weh? Qalu lam nakum minan musallin. Mereka kata kami tak semaya dulu. Habis tu boleh jatuh neraka. Tu. Itu ulama kata dalil juga kata semaya ni tuntut juga. Tuntut. Jadi perhukum tu tuntut juga pada balasan akhirat esok. Habis itu Islam. Yang kedua daripada 5 perkara tu. Kedua daripada 5 syarat wajib. Tu. Berarti kalau tak ada hak ni pun jelas tak? Tak wajib ke? Mana? Akilun yang berakal. Yang berakal ialah orang yang berakal. Itu orang yang berakal. Akal yang sempurna. Akilun orang yang berakal. Dia kena kait akal yang sempurna. Sebab tu budak umur 7-8 tahun kalau berakal pun tak jadi. Budak ni cerdik nampak. Berakal molek. Kecek sepakai tua dah. 8 tahun ya baru. Tak jadi. Berakal tu tak sempurna orang panggil. Akal akan sempurna bila seorang tu sampai ke 15. Ataupun balik. Dia sekali. Balik ke. Tu. Tulis lagi, maka tiada wajib atas orang yang gila. Maka tidak wajib atas orang yang gila. Yang tidak sengaja dengan gilanya. Awak gitu. Yang tidak sengaja dengan gilanya. Tu habis itu. Kena kait pula tu. Kalau sengaja nak buat witua gila, tak boleh. Kawan malam nak semaya kawan. Buat gila. Kalau sengaja nak menggila diri tak boleh. Tu hak tu tak boleh. Makan ubat. Makan ubat. Jadi gila. Tak ikut tu. Maka tuntut teh tu. Tuntut teh tu. Kalau gila dengan sengaja tu ada tuntut teh tu. Cuma semaya keadaan itu tak sah lah. Tapi tuntut teh wajib atas dia tu. Dia tak boleh. Hak pasal jenis mabuk tak khabar diri. Tu hak tu tak berakal dah. Tu dah. Maka orang tu tak wajib. Gila dia asal masalah. Habis. Ketiga daripada 5 perkara.
Syarat yang ketiga ialah balighun, yang sampai umur. Balik ni, yang sampai umur. Yang sampai umur. Atau awak itu, atau sampai masa yang dituntut hukum oleh syarak. Tu balik bermakna tu malah sampai masa yang dituntut hukum oleh syarak. Tu masa je masing-masing. Umur ni tak boleh tentu juga. Siapa umur, siapa gapo, kadang-kadang kita muda-muda. Siapa umur 15. Tak ada. Kadang-kadang tak sampai 15 ni kawan. 10 tahun ya orang tina tu mari darah dah. Tu 10 pun balik dah. Orang panggil sampai dah masa yang dituntut oleh syarak. Kalau lelaki 11 tahun, 12 tahun pun keluar mani dah. Siapa dah tuntut teh masa yang dituntut teh oleh syarak tu? Siapa dah? Berarti yang ada sakat 15 tu orang panggil sakat teh akhir dah. Bagi mereka yang tak berlaku gapo. Balik ni yang mu. Ada lagi pada depan lagi. Tu. Maka tak wajiblah di atas kanak-kanak. Tulis situ tak apa. Balik tu yakni maka tidak wajib sembahyang, maka tidak wajib sembahyang atas kanak-kanak tetapi sah sembahyang bagi kanak-kanak yang mumayyiz yakni pandai beza. Habis itu tak wajib tu dua, tak wajib serta tak sah. Hak tu budak-budak umur 2 tahun 3 tahun wak semaya kata tak wajib atas dia. Pas semaya sah dah tak sah. Tak ada ketipu lagi pakai turut orang tua ya tunuk kata. Kadang dia tengok ayah dia rokok, dia pun rokok, dia paling tengok ayah dia. Dia paling tengok gitu ya. Hak tu tak jadi. Tak jadi. Ada tak wajib tapi sah. Tu pok majik, pok lah 7 8 9 tahun dah tu. Pok panah cemar cuci dah, panah beza dah. Tu panah makan nasi sendiri. Pok ni kalau orang tua ambil asmaya bui ke apa semua cukup molek, asmaya dia tu sah. Sah. Maknanya kalau dia pergi balik dekat tu pala tu kira klik habis tu. Kira wi tu. Hak masa je semaya sah itu tu pala dia boleh bonat klik. Semula. Tu mayit tu. Maka ketiganya balik kena sampai umur. Kena sapa. Budak-budak tak wajib lagi. Tak wajib pun wajib atas orang tua. Suruh supaya umur 7 tahun. Wajib atas orang tua suruh. Lek dia tak wajib tapi lek orang tua ni wajib kena suruh. Wajib kena suruh. Suruh dulu tekak umur 7 tahun tu. Suruh semaya. We hajar lekat lek suruh dulu. Lepas tu jangan duk rodai apa lagi. Tekak umur 10 tu suruh serta rodai. Kalau dia tu tak turut. Tak semaya kena rodai lah. Rodai kodak-kodak lah. Rodai nak hajar. Tu ni katok cimati. Tu tak boleh juga. Orang panggil darbu ta'dib. Wajib kena pukul ta'dib, pukul ajar orang panggil. Sunat. Sunat. Sebab tu sunat gantung kayu di rumah. Orang tua ni sunat gantung kayu tara waktu budak. Gantung weh dia. Dia tengok kata ayah ni kadai weh. Rodai sungguh weh. Dia lalu dia nampak. Dia nampak. Aish, itu dia. Dek Sri, Dek Ye, nampak tak Ye? Gapo tu? Tu dia. Khabar barai kayu tu. Tu nusuk dia. Tak dalam mari, tak dalam mana pun. Sunat gantung kayu. Sunat pula situ. Budak lah ni dia orang tua dia tamcai tak serodai. Dia tak leh.
Tak rodeh, tak ajar rodeh sabit tu. Tuk jadi tu. Habis itu orang tua setengah orang jadi malah. Setengah orang tua tu dia bersing jadi manah. Dia kata malah aku. Dia rodeh aku nak jadi naik. Dia panah rodeh sungguh. Habis malah nak rodeh. Dia rodeh tu nak jadi panah lalu. Nak tengok lain dah. Tu sunat tu dah. Jadi wajib tu kena rodeh. Tapi sunat gantung kayu saat itu. Tapi budak tu tak wajib lagi di orang tua ni. Orang tua ni kena kira dia. Kata musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Keempat daripada 5 perkara. Tu syarat yang keempat. Suci. Ni kira perempuan lah ni. Disebut kepada perempuan je lah ni. Suci daripada haid. Suci daripada darah haid. Suci daripada keluar darah haid. Kena suci. Baru wajib. Berarti darah ni manik bagi ibadat. Bila ada darah tak wajib dah semaya. Kalau duk semaya dah tubik wajib berhenti. Haram duk sambung gigi tu. Dia kena berhenti dah. Darah tu manik bagi ibadat. Bila ada dia tak wajib dah semaya. Bukan kalau dah semaya dah haram hubung kena berhenti lalu dah. Tu. Suci daripada darah haid. Nanti nak bicara haid depan tu sikit mesana ayat juga tu. Muka 9 tu. Dan nifas, darah selepas beranak. Haid ni darah bulanan. Nifas ni darah selepas beranak. Kira darah bulan ni lah. Darah macam derang orang panggil. Tu bulan ni. Sebulan sekali mari. Bukan bulan ni tak, bukan bulan ni, bulan 7 tak mari dak. Bulanan. Darah sebulan sekali. Tu kira pada adat. Kadang-kadang 2 bulan tak mari pun ada. Bukan tepuk besar lekat perut tak mari. Atau tak dihukum haid. Walaupun darah tu baik tapi tak hukum haid. Nanti kita nak bahas sikit-sikit masalah haid tu. Tu. Mari tapi tak panggil haid weh. Orang panggil istihadah ya. Bagi mereka tu wajib semaya. Kalau tinggal mari dengan sebab berhenti nampak darah pun dia kena qada habis. Bila dia hukum kata lepas mari tu darah istihadah dia kena qada habis. Habis itu kelima daripada 5 perkara akhir. Syarat terakhir hak membuat dia wajib semaya. Ialah masuk waktu. Kira juga situ. Syarat wajib ke syarat sah tu. Tu. Nampak syarat sah punya tu baik tulis juga tu. Syarat sah pun masuk waktu juga. Syarat wajib juga. Syarat sah ialah juga. Betul syarat sah tu kena tahu masuk waktu. Syarat wajib tu diri masuk waktu tu. Bila masuk waktu dah wajib dah semaya. Tu. Lepas tu lek tua tu kena tahu gatik kata masuk waktu. Bila tahu kata masuk waktu barulah sah semaya. Tu. Faham tak dah? Kalau orang wayak kata masuk dah weh waktu, tapi lek dia tu tak yakin. Maka tak wajib. Maka bagi dia tu tak sah kalau kasih semaya lah tu. Tak apa ya supaya dia 2 kali. Tengok. Kelima daripada 5 perkara ialah masuk waktu. Tahu masuk waktu sembahyang. Kadang-kadang lagu tu. Masuk yakni tahu masuk waktu. Yakni tahu masuk waktu. Dia kena tahu kata masuk waktu lah. Barulah wajib. Lepas tu cara tahu tu sama ada dengan yakin ataupun zon dengan ijtihad dia. Nanti nak kira. Ke depan. Habis itu. Berarti kalau tak masuk waktu subuh lagi wajib lagi subuh ni.
Tak wajib lagi dah subuh. Tak masa waktu subuh lagi. Tak itu. Tak, kau wajib dah. Tak wajib lagi. Habis itu. Tu 5 syarat. Jadi wajib semaya. Wajib semaya dengan sebab berlaku 5 tu. Habis. Gilupuk mana-mana so tak wajib lah. Malaikat yang keempat tu hak tu nisbah kepada perempuan aja. Nisbah kepada perempuan. Habis itu, hak tu syarat wajib dah. Bermula syarat sahnya, syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang. Tu pula dah syarat ni. Tu. Tulis pada syarat sah, yakni perkara-perkara yang apabila luput salah satu daripadanya, maka sembahyang itu tidak sah. Dan wajib qada kalau sembahyang itu fardu. Dan wajib qada kalau sembahyang itu fardu. Habis itu. Tak sah. Tak sah serta wajib qada kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat tak sah tapi tak wajib qada, tapi tak sah tak boleh pahala lah. Tu. Hak tu kena mengaji. Ni nampak rajin semaya tak berhenti pun tak lewat kira lagi. Lewat kira lagi. Kalau dia tak mengaji tu dia tak boleh, tak reti benda tu, tak boleh juga. Habis itu. Habis. Bermula syarat sah semaya tu. Hak ni penting ni. Jadi kena bahas syarat dulu dah. Riwayat takrif bagi syarat dulu sikit. Tulis pada syarat tu. Syarat artinya, syarat maknanya perkara yang terhenti di atasnya oleh sah dan terpakai suatu ibadat. Padahal perkara itu bukan satu juzuk bagi diri ibadat itu. Seperti berwudu. Maka wudu itu ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Kalau tidak ada wudu, maka sembahyang tidak sah. Padahal wudu itu bukan satu juzuk bagi diri sembahyang. Bahkan ialah perkara yang terasing
di luar sembahyang. Adapun rukun, dah tulis tak? Nyanyi budak Q. Budak Q tak ada budak Q. Adapun rukun, maka ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah dan terpakai suatu ibadat. Padahal perkara itu dibilang masuk dalam satu juzuk bagi ibadat itu. Seperti rokok, maka dah tak tu. Rokok itu ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Kalau tidak rokok, maka tidak sah sembahyang. Padahal rokok itu ialah satu juzuk bagi diri sembahyang, yakni rokok itu adalah sembahyang. Tu habis. Dak Q oi. Dak Q bakal jom ngaku dah. Akik dera putih. Ku mana ni? Tu. Habis. Tu makna syarat, makna rukun. Dengan bahasa Melayu mudah-mudah. Tu. Mak ada tak mak? Tak ada juga. Tak ada juga. Ming dah tak Ming? Ming cairan dah tak? Dah ke tak? Dah lagu mana? Dah habis? Tera? Dah ke? Tera baca? Baca cepat-cepat. Baca biar dia molek sikit. Wokah-wokah tiga. Baca dia di wokah we nampak kata reti sikit Seperti berwuduk, maka wuduk itu ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Kalau tidak ada wuduk, maka sembahyang tidak sah. Padahal wuduk itu bukan satu juzuk bagi diri sembahyang, bahkan ialah perkara yang terasing di luar. Bahkan ia Ialah perkara yang terasing. Baiklah situ. Tulis baiklah situ. Bahkan ialah perkara yang terasing di luar sembahyang. Ataupun rukun, maka ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah dan terpakai sesuatu ibadat. Padahal perkara itu dibilang masuk
dalam satu juzuk bagi ibadat itu seperti rokok, maka rokok itu ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Kalau tidak rokok, maka tidak sah sembahyang. Padahal rokok itu ialah satu juzuk bagi diri sembahyang. Nampak sedap baca dah. Mengerti tak tu mudah baca tu? Kok mengalami oh? Kok anak pun mengerti ai kapung sudah. Rukun tu ni banyak kali dah duk wayak dulu. Sekali lagi ya. Satu takrih, ambil satu takrih. Mudah-mudah. Kalau takrih lain pun belah. Tu ya. Ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i wa huwa juz'un minhu. Rukun ialah barang yatawaqqafu yang terhenti atasnya atama. Barang yang tergantung atas benda tu. Kena gantung atas dia. Tergantung dan terhenti atas dia sihhatus syai' oleh sesuatu amal ibadat. Kalau tak ada dia tak sah. Nak sah suatu ibadat kena tergantung atas benda tu. Tak ada dia tak sah. Tak sah ni tak terpakai. Tak pakai kerja. Buka banci tengok tak ada boleh pahala apa. Malaikat tak catat wi. Letih. Penat. Tu. Terhenti atas dia oleh sah sesuatu. Nak sah benda tu kena ada benda ni. Nak sah ibarat kena ada benda tu. Tergantung atas benda tu. Wa huwa juz'un padahal bermula ia ma tu. Ia barang tu. Juz'un ialah satu juzuk, satu bahagian daripada syai'. Barang tu tak ada dia tak sah ibadat. Padahal barang tu kena ke satu gear bagi ibadat dah. Ia kena ke diri ibadat dah. Satu juzuk, satu bahagian daripada ibadat dah. Supaya baca Fatihah rukun ke syarat? Jawab kata rukun. Apa rukun? Fatihah ni ialah benda yang tergantung dan terhenti atas dia oleh sah semaya. Tak baca Fatihah tak sah semaya. Nak sah semaya kena tergantung di atas baca Fatihah. Tak nak baca Fatihah tak sah. Padahal ia barang ia baca Fatihah tu satu juzuk daripada syait, daripada semaya dah. Baca Fatihah tu kena ke diri semaya dah. Kita nampak dia tu, kita masuk dalam sejid, nampak dia tu duduk Bismillahirrahmanirrahim, duduk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Duduk semaya dia yang masuk dekat. Kita dengar Fatihah tu, kita tahu dah kata dia semaya. Kerana Fatihah satu juzuk semaya dah. Dia duk tunduk gitu. Dia duk rokok duk maya tu. Duk sujud, duk maya tu. Diri benda tu kena ke diri semaya dah. Tak? Kena ke juzuk semaya dah.
Tu orang panggil rukun. Nampak tu dah? Dah tak, bah? Dah tak? Lali pula dah. Mana? Baca surah tak tak tergantung sah sembahyang. Tu. Lagu mana? Dia baca izaja. Baca izaja ayat lazim dia panggil. Hak tu bukan tergantung atasnya tu oleh sah sembahyang. Tak ada ia pun sah. Dia baca surah tu bukan diri sembahyang lagi. Bukan dikira satu juzuk bagi sembahyang. Nampak tu dah? Tu. Faham tak? Tu. Kalau kita tak baca pun tak apa. Nampak tak tu dah? Super tu. Tu. Ya, surah ni masalah sunat. Sunat hai'ah. Tu. Nampak tu dah? Begitulah kalau kita kata duduk tasyahud, tahiyat, wahakaza. Ni orang panggil rukun dia. Rukun dia. Maka rukun ada dua, ada qauli, ada fi'li. Rukun qauli lesmayan tu Fatihah, takbiratul ihram, tasyahud, salat, 3 4 tu ya. Rukun fi'li lesmayan ke apa? Sokok, sujud, hak pasal jadi perbuatan. Tu habis situ. Maka syarat tu apa? Syarat-syarat ni syarat sah lah sini kalau kita faham di sini. Ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai' juga serupa dengan rukun di sini. Syarat ialah barang yang terhenti atasnya atas barang tu. Perkara yang tergantung dan terhenti di atas benda tu sihatus syai', tergantung oleh sah sesuatu ibadat. Benda yang buat wisah ibadat juga. Tak ada muga tu tak sah. Tak ada benda tu tak terpakai. Supaya beza sini. Tak ada dia tak sah. Tak ada dia tak boleh pahala ke? Tu. Nak buat wisah ibadat kena ada dia. Walaisa, padahal bukanlah ia ma. Padahal dia tu bukan juz'an minhu, satu juzuk daripada syai'. Padahal benda tu bila kita kira diri dia bukan satu bahagian daripada ibadat tu. Ya suku. Bukan kena hak tula, bukan kena diri ibadat tu lagi. Suku. Supaya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni rukun ke syarat? Jawab kata syarat. Syarat wisah sembahyang. Menghadap kiblat ni benda yang tergantung di atas dia oleh sah sembahyang. Tak menghadap kiblat tak sah dah. Kena menghadap kiblat barulah sah sembahyang. Nak sah sembahyang kena tergantung di atas hadap kiblat. Padahal bukanlah ia benda tu, diri hadap kiblat tu bukan satu juzuk daripada sembahyang. Kita hadap kiblat ni lah ni duk ngaji. Orang panggil sembahyang. Dah. Diri menghadap suku. Diri sembahyang suku. Tu. Menghadap tu dulu lah. Kadang-kadang kita menghadap saja. Ya tak ada sembahyang ni. Tak gitu ke? Tu. Supaya be ai sembahyang. Ai sembahyang ni tak ada dia tu tak sah sembahyang. Kena ada dia. Tapi diri ai sembahyang bukan diri sembahyang lagi. Kita duk ai sembahyang dah. Mu duk sembahyang buat apa tu? Duk sembahyang apa? Orang tak tanya sembahyang. Pasal kita duk ai sembahyang ya baru. Baru boleh ada kita ai sembahyang untuk baca Quran ya. Dah tu dah. Dah tak? Nampak tak? Tu syarat dia. Tu mudah dah tu bagi saya tak training mudah.
Padahal ya ada takrif yang lebih lengkap lagi tapi payah ma yalzamu tu. Tu. Hak ni mudah. Mudah sekali dah. Depan hak ni hak tulis hak ni tu. Maka syarat hak nak baca depan ni syarat sah semaya. Ada muka ni sah semaya, tak ada muka ni tak sah. Tapi di benda ni lain daripada semaya. Ya suku-suku. Semaya tu kena ke diri perbuatan di perkataan hak takrif hak ni tu. Apa tu dah? Boleh royak kat orang tu. Syarat pelahana rukun lagu mana? Maka sabit tu rukun puasanya ada apa? Ya rukun puasa. Satu niat. Yang kedua imsak. Rukun puasa dua je. Niat. Lepas tu menahan diri daripada kerja benda hak batal puasa. Tu puasa. Tak makan, tak minum, tak jimak. Tu tak kerja benda batal puasa. Tu diri puasa dah. Kena ke diri puasa dah. Tu rukun dia. Sabit tu puasa ni orang tak tahu. Orang lain tak tahu. Yo imsak ni kita sendiri hak tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang lain tak tahu kata kita dak imsak dak. Sebab tu Allah Taala kata tiap-tiap amalan tu wi ke anak dia belaka bagi dia. Malaikat puasa tu hakku tu. Sebab orang lain tak tahu. Tu. Aku seorang yang tak tahu kata ya puasa tak puasa. Aku nak balas diri dia kata. Aku nak balas diri. Hak lain tu wi ke dia. Ya semaya orang tahu dah kata ya semaya. Tu. Dia zakat orang tahu kata ya zakat. Orang tahu tapi puasa orang tak tahu kata ya puasa ke tak. Aku ya fa innahu li dia kata. Dia puasa tu hakku. Tu. Nampak? Yalah tak? Habis situ. Tu syarat sah semaya. Bermula nampak lagi syarat tu. Faham dah? Fadli faham lagi fadli. Nampak lagi? Boleh rayak kat orang tak? Klik rayak orang tua boleh tak tu? Boleh tak? Tu makna syarat. Syarat. Hak perak yuk tu perak syarat. Hak tu. Hak tu. Ya ada perak lagi tambah. Perak syarat. Hak tu hak perak yuk. Hak ni syarat. Bermula syarat sahnya syarat sah semaya tu. Masuk belaka semaya fardu semaya sunat masuk belaka tu kena pakai syarat Allah ya. Tapi hak fardu ni syarat 9 ni hak fardu, ada pun hak sunat ni kita wear setengah-setengah. Tu supaya dengan masuk waktu ni ya ada waktu. Kalau sunat mutlak ya tak ada waktu. Malaikat waktu tahrim tu je lah ke kira. Tu. Lebih lagi kalau duduk dalam Mekah kak, bakal tak ada waktu lah bagi sunat. Terus boleh. Boleh seumur. Kalau kata dia rahimahullah ta'ala 9 bermula syarat sahnya cah semayang tu ialah 9 perkara. Dalam musalli pun sebut 9 ni juga lah syarat sah. Ialah 9 perkara. Kalau terlucuk mana-mana sah dari 9 tak sah weh. Semaya kita. Mana pertama daripada 9 perkara ialah Islam. Islam. Kena Islam sepanjang sembahyang. Kena Islam. Berarti kalau pergi murtad tengah semaya tak sah semaya tu. Tu Islam. Maksud Islamnya ni beragama Islam. Tu. Beragama Islam daripada mula sembahyang sampai akhir sembahyang. Tu dia. Tu. Ya. Kalau kita lucuk pergi murtad tengah jalan tu tak sah dah. Murtad tengah jalan. Cuma duk khilafnya kalau dia masuk Islam lalu. Dia kena maya semula ke dak. Ke pakai hubung hak tu lah. Tu duk khilaf tu lah. Pakai hubung hak tu duk rokok dah. Lepas tu masuk Islam lalu pakai iktidal lalu kan.
Kena mari takbir semula. Tu duk khilaf situ. Cuma tak ada khilaf masalah kalau sekiranya hidup murtad. Lepas tu tak ada kembali ke Islam dah. Pakai telucu lehat tu. Maka tak sah semaya dia. Tak sah semaya dia. Islam tu dia kena ada. Tu. Apa tu lagi orang kafir nak mari semaya kata bakal tak kira dulu. Tak wajib serta tak sah kalau kafir asli. Tu. Habis itu keduanya nyo tak ada. Boh lah sukti dia. Nyo tu pohon ni tak ada nyo. Pohon lain dia belaka. Pohon ni jatuh ni pohon ni tak ada. Boh westi. Keduanya bermula yang kedua daripada 9 perkara tu. Aqilun, berakal. Berakal, orang yang berakal. Kena berakal. Sepanjang sembahyang tu kena berakal. Berarti kalau kita lupa akal, sini besar, sini pun banyak perkara. Lupa akal tekan ni, pergi tidur, tu masuk level akal agak. Gila, piteh, dia masuk belaka dalam ni. Kalau terlucu akal ketika semaya, maka tak sah semaya. Tak sah semaya. Akal ni kena berakal, orang yang berakal. Tu kira teka semaya tu dia kena dalam keadaan berakal tu. Habis mabuk, tak sah semaya. Piteh, tak sah semaya. Habis itu. Habis tu dah kena berakal, aqilun. Ketiga daripada 9 perkara. Bermula yang ketiganya ialah suci badan. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Tu. Awak ni pakai itlaq lapar badan, pakai umum dah. Suci tubuh badan dia. Taharah, suci tubuh badan dia. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar atau pada hadas kecil. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Tulis itu sikit. Betul suci badan tu. Tu. Yakni suci kalau masalah najis kerana suci zahir badan. Nisbah najis saja tu. Masalah najis tu kena suci zahir. Lek dalil tak apa. Kira lek zahir ya. Ada pun hadas ni kira pakai itlaq apa kekal atas lama umum dia tu. Suci badan daripada hadas, yakni suci badan ketika kuasa ia atas menyucikan badan daripada dua hadas itu. Adapun orang yang tidak kuasa menyuci badan dengan sebab luput air untuk wuduk atau mandi junub atau luput tanah untuk tayamum,
maka orang itu tidak disyaratkan suci badan daripada hadas itu. Bahkan dia sembahyang dalam keadaan hadas serta wajib i'adah ulang semula sembahyang itu apabila ia dapat ayat. Tu. Ya bagi dia tu sah nisbah kepada hak tak ada tu. Sah kok mana? Sah dengan maknanya kalau dia pergi mati lepas dah tu tak ada kira kata dia tinggal semaya. Dinamo kata dia tunai semaya dah. Hai tak ada. Tanah tak ada untuk tayamum, pakai semaya dalam keadaan hadah tu. Semaya dalam keadaan tu. Semaya tu kena semaya cukup Fatihah kena baca belakang, bukan kata ganda-ganda pun kena i'adah dah maya gitu-gitu. Hai tak lewat gitu-gitu. Wak supaya semua tu. Wak supaya semua tu. Rokok gapo baca Fatihah gapo kena jadi supaya semua. Supaya ketika kita ada ais maya tu juga. Hak pasing lupuk ni, lupuk faqidut tahurain ni. Kena semaya biasa tu juga. Lepas tu takdir tu wisalah apa siap mati. Lepas pada tu takdir nak i'adah. Pakai tak apa. Dia tu dinamakan dia sudah tunai dah solat pada waktu tu. Tapi takdir kata ada air lepas pada tu semula kena i'adah lah. Kena i'adah. Wajib kena i'adah semula. Habis itu sebab tu ya kira kata kait bagi orang puasa ketika puasa. Syarat kena suci tu ketika dia puasa untuk menyuci. Seperti kita duk biasa ni. Tu air ada belana, tanah pun ada misalnya. Maka hak tu kena suci badai daripada hadas. Nampak tu dah? Faham tak? Boleh? Yang ke apa dah? Yang kelima. Yang keempatnya, hadas kecil, hadas besar ni kau kira semula depan tu yang nak ayat pula. Sahabat hak buat berlaku hadas kecil, hadas besar. Keempat daripada 9 perkara tu. Suci badan. Hak ni kena takdir ni. Suci badan. Jadi suci zahir badan. Suci zahir badannya, badan bagi seorang. Kira lek zahir. Lek dalil tak apa, lek dalil tu kalau masuk lek batin tu tak buat kira. Lalu berpunggung tu orang tak kira dah hak tu masuk dalam batin dah lama kena korek basuh habis sampai ke dalam perut dah hak tu masuk batin dah kira hak zahir ni bercuci suci zahir badannya badan seorang zahir badan dia dan pakaian seorang dan ni atau pada badan dia suci pakaian seorang tu kena suci dan tempatnya atau pada badannya dan suci tempatnya tempat seorang tu tempat sembahyang seorang tu suci takluk belaka suci badan suci pakaian suci tempat sembahyang daripada najis kena suci daripada najis. Sebelum bahas itu bahas dulu pakaian tu maksud dengan pakaian tu gapo. Tulis itu pada pakaian. Maksud dengan pakaian ialah segala perkara yang seorang itu memakai
dan menanggung ketika sembahyang. Seperti baju, kain serban, dan tali yang tambat badannya dengan sesuatu. Tu. Dan lain-lainnya. Banyak perkara lagi. Masuk dalam pakaian juga. Mana pakaian? Seorang duk semaya, tu email semaya, dia pakai tali. Dia pakai speaker, tu speaker ni sepah ni hak ni. Speaker. Maka di tali speaker ni ada cicak masalah. Kira masuk dalam pakaian ya dah. Masuk dalam pakaian. Kena cuci. Ada cicak sini. Tak sah semaya dia. Dia kata bukan di baju ni. Masuk dalam pakaian dah. Kadang tiap-tiap benda hak dia pakai sama ada dia tanggung ke apa masuk dalam pakaian dia. Tapi masalah tali ni dikira sekadar hak mana hak bergerak dengan sebab bergerak dia tu. Tu kita katakan no. Tapi tali kita kata tu email semaya tu dia pakai ke bila dia rokok ke apa dia ada tali tamak lagi. Sehingga tok guru kata walaupun tak bergerak cuma ya benda ni tu sakut gi sampai kepada ibu. Ibu tu tak apa lagi. Ibu khayal tu tak apa. Ibu khayal, kalau ibu tak atau ibu khayal tu dia pakai hak ni jadi cocok sampai tu. Lepas tu ibu khayal tu ada cicak ke apa tu tak apa lagi. Ni atas tali ni jangan ambil ada. Atas tali. Kena beringat sikit. Tak email. Kadang-kadang tak buat kira. Lo ni dia pakai main lock back raisai dah senang baik tu. Jenis tak ada tali tu senang lah dah. Sebab tu kita kena beringat. Lebih lagi ketika naik khutbah ke apa pun kena cek juga. Kenapa? Kerana syarat nak sah khutbah pun imam khatib ni kena suci badan daripada najis juga ketika berkhutbah. Maka benda tu salah satu kena beringat. Kadang-kadang tukar tu tarik cicak je kalau pegang. Altaqullah gung jatuh gung tu jatuh pula. Atau Allah tukar tu cicak saja. Kita pegang kena beringat. Kenapa? Dinamakan menanggung dah tu. Teka berkhutbah sendiri tu. Ni dia duduk atas tu tak panggil apa dah, gelak mata dah. Gelegung lu tak ingat dah. Tu. Setengah masjid tak amat tili atas mimbar tu tarik saja. Tu. Dia kira mencuci di bawah tu ya. Atas mimbar tu tarik saja. Kena amati, kena mencuci juga tu. Syarat juga tu. Untuk khatib sendiri dia kena suci badan, dia kena suci badan daripada najis, suci badan daripada hadas kecil dan besar ketika tu untuk khatib. Sebab kelakuan semaya dah duk baca tubah pun. Sebab kelakuan semaya dah. Habis itu maka kena suci badan, zahir badan dia dan suci pakaian dia, pakaian seorang tu. Dan tempat sembahyangnya dan suci tempat sembahyangnya, sembahyang seorang tu suci tempat semaya. Bila sebut tempat tu nampak sepah besar ya. Bukan kata bilik tu kena suci belakang lain suci bilik hak kita buat semaya tu. Dak. Tempat di sini tempat hak tepuh dengan tubuh tu ya. Tulis situ pada tempat sembahyang. Maksud dengan tempat sembahyang ialah tempat yang bersentuh
dengan anggota seorang pada ketika sembahyang. Tu. Cakap tu ya. Tepat sentuh, tepat hok tepuh dengan tubuh anggota kita ketika sembahyang. Bila turun sujud, rokok. Bila turun sujud, lutut turun gi. Kain kita turun gi. Tu. Tepuh dengan tepat tu. Tepat tu kena suci. Habis tu kadang-kadang kita nampak cicak depan mata kita. Teka kita rokok, siap cicak. Tapi bila kita sujud, kita tahu kata teka sujud, kita tak kena situ. Dia duk bawa tekak kita tu. Teka rujuk gitu. Dia bawa tekak tu. Tak apa. Tak apa, kalau tak tepuh dengan kita. Pak kalau takdir kata betul-betul dengan dahi kita bawa molek tagi ni, tegur ni. Bolehlah sikit pergi sujud tempat lain sikit. Ni siap. Duk atas tempat sujud bawa molek tu. Tak boleh huti. Jadi bodoh pula dah situ. Buti semaya dalam hati tu. Yang kata ni, duk tempat dahi. Tu. Bagaimana dia suruh pergi sujud situ? Bolehlah sikit. Tu. Dia tak ayah apa ni. Tu. Sebab tu dia kira Naji tu cuma terkoning jadi lah. Kalau seorang kadang-kadang tu dia rasa cuma najis apa kepada dia tu nak duduk tak boleh. Duduk tak boleh. Kalau dia rasa siap dah kawan, najis penuh rumah dah, belahlah dulu. Jangan hati kita tu orang panggil jadi was-was dengan sebab benda tu. Kita amati teka semaya ni dulu. Tempat semaya kita kena cuci malam. Pakai selipar ke apa dulu semua cuci malam. Tak apa. Bila hati kita tenang dah, tak ada jadi was-was dengan najis dah. Mari bersih semula rumah. Ni ada susah kadang-kadang. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Dia wasa najis ni satu benda besar. Besar juga, cuma dia wasa kata satu benda yang dosa besar bagi dia. Kalau cicak ada, dia ada dalam bucu tu, tak boleh masuk dalam rumah ni. Tak boleh masuk dalam rumah ni, ada juga. Cuma nak tidur tak boleh. Dia wasa jerak marilah. Dia wasa serah mari kok mozak. Padahal tak ada lepas ni. Kita ada perasan. Ingat tu. Jaga-jaga hak ni. Allah. Syaitan tu memang hidup was-was. Akhirnya tak boleh duduk. Allah. Tu. Hak tu kira semula. Tapi yang pentingnya semaya kita ni. Hak ni wajib teka ni jaga. Wajib teka ni. Tu habis itu. Jaga molek. Allahu Akbar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Depan lagi pesanan ayat agak tu bab najis sikit-sikit tu dah. Cara najis tu. Kitab ni macam mana agak tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana lagi? Dan tempat sembahyang dia suci tu daripada najis. Jangan ada najis. Najis mana? Maksud dengan najis sini sifat pada najis yang mesti kita kena suci. Najis yang tiada dimaaf. Dimaaf akan dia. Kau dulu, dia rajak mana? Dia rajak mana? An-najisu la yu'fa. Yang tak dimaaf akan dia. Bukan akan najis. Najis tak salah gapo dia. Kita maaf apa? Dia salah apa sampai kita kena maaf ke dia? Dah. Yang maafnya maaf akan kita. Dimaaf akan seorang. Dimaaf daripadanya, daripada najis tu. Sampai tu yang kata yu'fa anhu, bukan yu'fa dalam mustatir dan yu'fa tu bukan yang najis dak tu.
Ibarat sini tu ya kena, kalau kata nak we kena klik kena najis, kena najis yang dimaaf daripadanya. Nah, tu daripada najis. Tu bawalah klik najis. Kalau mau akan dia ya kena kata najis yang dimaaf akan dia akan seorang dimaaf daripadanya, daripada najis itu, kena takdir daripadanya mari. Jaga tu dah. Sekaligus pun najis yang dimaafkan akan dia akan seorang dimaaf oleh syarak. Dimaaf akan seorang tu dimaaf daripadanya, daripada najis. Bila ada najis di kita, kita syarak maaf kita dengan sebab ada najis tu. Faham tak? Memang faham tak memang? Gaduh-gaduh nak rojak akan dia akan najis tu dah. Gaduh-gaduh. Tu. Dimaaf akan dia akan najis. Patut orang tanya, najis salah apa? Apa najis salah gapo? Kita dah maaf dia. Tu. Hak maaf tak maaf tu kita, syarah maaf kita ke tak? Hak tu kira kering kita. Tu. Lihat tu dah. Yalah tu ibarat ya bermudah-mudah gitu ya. Jadi kena suci daripada najis yang tiada dimaafkan oleh syarak akan daripadanya, akan dia akan seorang dimaaf tiada dimaaf daripadanya, daripada najis tu. Fahamnya kalau kita ada najis yang syarak maaf tak apa, walaupun najis tapi syarak maaf maka sah. Maka sah semaya kita. Kau tu kena kaji pula cak najis mana tak syarak maaf, sekadar mana. Tu urusan nak royak pula boh. Tu syarat dia. Kelima daripada 9 perkara tu. Mana? Masuk waktu. Yakni mengetahui masuk waktu. Kena kata gitu. Masuk waktu yakni mengetahui masuk waktu. Tulis situ lagi. Yakni mengetahui masuk waktu dengan yakin. Atau dengan zon. Selepas daripada ia ijtihad dan ambil keputusan untuk menentu waktu. Maka jikalau ia sembahyang dengan tidak mengetahui masuk waktu, nascaya tidak sah sembahyangnya, sekalipun berlaku sembahyang itu di dalam waktu yang sebenar. Tu dia. Ada apa tu lah waktu tu. Dia kena cek dulu. Belum pada semaya tu dia kena tahu masuk waktu dah lagi ni. Masuk waktu dah lagi.
Tubik ko depan rumah, nampak matahari cancak. Masuk lama dah ni. Dekat asar apa ni suruh. Tu. Hak tu bakal yakin dah lah dah. Tak yakin lagi tengok matahari dah. Tu. Nampak fajar dah. Subuh dah. Yakin dah tu. Hak tu yakin. Ataupun gelap matahari pun tak nampak. Ya ijtihad tengok. Biasanya masuk dah. Tengok takwin ke, waktu ni masuk dah. Maka takwin ni masalah ijtihad dah. Cara ijtihad. Lepas tu tengok, masuk dah. Masuk dah ni. Maka takbir semaya. Tu tak apa. Kena tahu masuk waktu dulu. Kalau semaya dari hatu, wasal semaya subuh dah. Wasal semaya zuhur dah. Pum, naik semaya. Maka tak sah semaya kalau kita tuju semaya dari hatu tak tahu waktu. Sekalipun betul dah dengan waktu dia sekalipun. Tak boleh kerana luput syarat orang panggil. Habis itu. Tu syarat yang kelima. Nak sah semaya. Boleh tak? Kena budak queue. Letih tak budak queue. Wasuk ada dah apa? Kau apa dah? Kat pukul 1 dah. Tu. Biar habis dulu dah. Biar habis ni dah. Tak. Masa semangat. Sebut tak biar habis tu anak nampak semangat mari. Biar habis mana? Biar habis muka ni. Biar habis syarat. Biar habis syarat semaya. Keenam daripada syarat sah semaya 9 tu. Keenam daripada 9 syarat. Mana? Menghadap kiblat. Tu mazhab kita Syafi'i. Menghadap akan diri kiblat. Kiblat, diri kiblat, diri Kaabah. Maksud kiblat ini diri Kaabah, diri Baitullah. Menghadap akan diri Baitullah. Kena menghadap diri Baitullah, diri Kaabah tu. Kiblat tu maksud dengan kiblat tu Kaabatullah lah. Kaabah tu dah. Bina 4 segi tu. Hak kelamu hitam tu. Tu Baitullah. Kita menghadap akan diri kiblat tu. Menghadap. Sini kena tafsir tu baik. Pakawai duduk jauh ni tak nampak kat mananya. Hak ni menghadap dengan cara zon. Dengan cara zon. Puak hak pasal menghadap dengan cara yakin ni tak ada dah. Puak duduk depan Baitullah tu. Puak duduk di Mekah tu. Maka tu baik dua masalah menghadap kiblat tu. Tulis betul menghadap. Yakni kita. Yakni menghadap akan diri Baitullah. Dengan dada kita. Dengan dada kita. You kena guna dada. Muka tak iktibar. Ada dada. Dengan yakin. Bagi orang yang hampir dengan Baitullah. Dan dengan jalan zon bagi mereka yang jauh daripada Kaabah. Maka syarat ini dikira pada ketika berdiri dan duduk dalam sembahyang.
Adapun ketika rokok dan sujud, tidak disyaratkan menghadap dada itu. Hanya dihadap kebanyakan juzuk badan kepada Kaabah. Adapun orang yang tidur sembahyang, maka wajib menghadap mukanya kepada Kaabah. Tu habis tu. Tak ada apa dah. Dah, orang tidur. Tidur ni je kena hadap kaki ke kiblat lah. Tak gerak dah. Dia nak tak batal suti tinggi kepala tu je kena duduk tu. Tu. Tak gerak dah nak semaya lehat tidur dah. Tu. Maka bagi orang tu tak kena menghadap lah. Tak kena menghadap dada tu dah. Bukan wajib menghadap muka je. Bagi orang tidur. Tak kaki hadap kiblat gitu. Lepas tu ambil batal letak tinggi sikit kepala, ambil kepala hadap. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita isyarat kepala. Gitu ya. Nampak tu dah? Wajib kot tu dah. Hak kata menghadap ni menghadap ketika berdiri, ketika duduk. Berarti rokok ni nak hadap ke mana? Rokok hadap ke bawah tu. Tapi dalam tak wajib menghadap dada ni pun anggota semua tu dia kena tuju ke Kaabah ke kepala kita, tangan kita. Tengok sujud nak buat tangan baik ni tak boleh. Tangan gini, kaki lagu ni tak boleh. Semua kaki tangan dia kena hadap kepada kiblat. Walaupun dada kita tak hadap, tapi ni jari kita tunjuk ikut tu. Tubuh badan kita hadap ikut tu. Nampak tu dah? Boleh? Nampak tak situ? Seri. Seri. Tak apa dah tu. Boleh tak belly? Belly boleh? Belly tu tak gerak dah aku. Tak gerak dah. Sakit dera dah. Tu habis itu menghadap angin kiblat. Ingat ulat tu dah. Habis tu kita ni learning dia menentukan kiblat sama. Bukan tajihad dak menentu diri. Sebab tu dia dah kena cek diri kiblat. Dia ada dalam puak ilmu falak tu dia kira dah. Dia kira tahu mana hari mana tengok matahari betul mulai dengan in kiblat, dengan diri Baitullah. Teka tu golik ke dia mengguna masa tu untuk menentukan kiblat tu. Nak tak rumah, nak buat rumah ke apa pun menentu kiblat dengan awak tu. Ya ada hari. Ada hari, ada malam hak bulan tu betul dengan Baitullah Bamolat. Tu. Masa tu kita boleh menentu dah. Dengan cara ijtihad belaka tu. Orang panggil tak yakin, orang panggil rupa zon belaka. Rupa zon belaka dengan ijtihad kita. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Ketujuh daripada 9 syarat. Syarat nak buat wisah semaya kitanya kena menutup. Ya guna bo. Ya kalau tulis hak baru ni kena fo dah menutup. Menutup pi, kena po pi tu. Tapi ya guna bo. Ketujuhnya menutup aurat. Tu dia kena tutup aurat ketika semaya. Apa makna?
Tulis itu pada menutup aurat, yakni menutup dengan sesuatu, menutup dengan sesuatu yang suci, yang dapat menegah, daripada dilihat warna kulit. Dengan bahawa orang tak tahu kulit itu putih atau hitam. Tu kena tutup aurat dia. Dan aurat, maka kira selalu, dan aurat lelaki di dalam sembahyang ialah antara pusat dan lutut. Dan aurat perempuan ialah sekalian badan, melainkan muka dan dua tapak tangan. Tu ya. Tu. Patut aurat hotline tu kau kira lah dalam keadaan lain. Ni kita kira semaya. Kena tutup aurat kita dengan benda yang suci. Tu. Tak apa dah tu. Tu jaga malam tu dia kira, tapi tutup dia kira kot tepi atas dah. Atas tepi, tak kira lek bawah. Lagu mana? Kena tutup wilinung lek tepi, wilinung lek atas. Kalau orang duduk atas dia tak nampak aurat kita. Kalau duduk tepi tak nampak aurat kita. Adapun lek bawah ni tak syarat kena tutup. Maknanya kalau orang duduk bawah dia nampak aurat kita daripada pihak bawah, maka tak apa. Dia kira lek tepi, kira lek atas. Kena tuduh. Sebab tu setengah orang dia tak ada kain sarung ni, dia pakai jubah sela-sela dia. Kejap molek lah dia atas tu molek. Lek dalam tu duk gong. Maka sah semaya dia. Kenapa? Dia tudung dah keliling atas. Lek bawah tak apa. Kena mak babek tu sok-sok lagu tu tak? Tak li. Tu qadarurah lah. Bagi teka kepit-kepit tak ada apa dah tu. Tu boleh. Tapi semaya seorang lah tu dah. Masa aku sejik tu pakai sarung lah. Tu. Tu dia kira tutup aurat you molek. Habis itu. Ni kalau tutup dengan jabir misalnya. Jabir plastik tu. Nampak hak tu tak jadi. Tutup pun supaya tak tutup dah kalau pakai jabir. Jabir ni dia nampak. Dia kena pasang jenis jirim ataupun benda hak walaupun suci dah jabir tapi dia tak dapat menegah lihat warna kulit, maka tak jadi juga. Tu suci ke tak? Seluk apa? Seluk gapo? Seluk suci tak apa. Tu buat benar mari tapung tu dah. Tapung penuh seluk. Mari ada lihat tu tak apa. Tapi jangan we sekoh subik lah dia seluk pun. Ni tikar rokok tu. Lek ungu ni tu baik kata jadi. Dia kena tutup dia di molek. Seluk tak apa, tapi seluk yang suci lah. Seluk yang suci. Ni ambil seluk hak tempat kubah lembu duk main kata jadi. Tu tak ada masalah. Yang penting benda tu suci. Habis itu boleh kena paming boleh tak? Boleh ngatur dah tu dah. Ada dah. Ke-1 ada sikit lagi. Ke-9-nya ke-8 daripada 9 syarat. Mana?
mengetahui oleh seorang, kerana tahu, mengetahui akan kaifiat, akan cara-cara sembahyang bagi seorang. Kena mengetahui kaifiat, kena tahu cara. Tu maka tak dapat tidak dah, kena mengaji. Nak tahu cara, kena mengaji. Tu mengetahui akan kaifiat, cara-cara semaya. Maka orang yang tak tahu kaifiat, walaupun betul maka tak sah semaya. Ia kena beritahu cara. Ni lepas pada iktidal gapo, lepas pada sujud tu gapo, lepas tu gapo pula. Tu ia kena tahu cara kaifiat semaya tu. Tak ada apa tu. Kesembilan daripada 9 syarat yang terakhir, menjauhi daripada barang yang membatal akan dia, akan sembahyang. Menjauhi, apa makna menjauh? Tidak kerja. Yakni tidak kerja ia daripada barang, daripada pekerjaan-pekerjaan yang membatalkan akan dia, akan sembahyang. Ia kena jauh daripada kerja benda hak batal semaya. Misalnya apa? Tulis situ. Dia kena tahu tu. Kadang dia tak tahu juga. Tak tahu kata benda ni batal. Masalah tu. Yang ni seperti buat gitu. Seperti memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Memandang dengan rukun, memandang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Dan tidak menjaga tuma'ninah ketika rokok dan sujud. Tu masuk dia benda batal belaka, kena jauh. Rukun hak panak masalahnya gapo? Misalnya duduk antara dua sujud. Kita sujud pertama, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni tu. Teka tu rukun panak ya tu. Tak boleh duduk lama. Kita duduk lebih daripada hak baca tasyahud dah. Relax, tak sujud orang kedua mudah-mudah. Sengaja panjangkan apa dia duduk antara dua sujud sana itu. Padahal rukun tu rukun mana? Maka batal semaya kita. Batal semaya kita. Iktidal, rukun panak ya. Sami Allahu liman hamidah, rukun panak tu. Jangan duduk lama sehingga sampai ke tahap baca Fatihah. Boleh selesai Fatihah lah. Lama sampai ke kalau baca Fatihah tu sudah. Maka batas semaya. Kalau sengaja ipannya. Padahal waktu tu dia panggil rukun yang panak-panak ya situ. Kau panjang tak apa lagi tu, kau rokok ni rukun panjang. Gi siapa tengok je pun tak apa. Halah. Tu. Sujud rukun panjang tu. Gi sujud siapa tengok je. Kalau kita semaya seorang lah. Kalau semaya ni tu email tu lain pula. Dia kena jaga pula jadi makmum kita tu. Tu dah. Kena jaga jauh daripada barang yang membatalkan semaya. Maka tak dapat tidak juga kena mengaji juga. Gapo tak benda yang membatalkan. Misalnya nak ayat depan lagi ni. Ni dia syarat-syarat gitu ya. Syarat nak buat wisah semaya gitu. Boleh. Habis itu. Kemudian kata musannaf pada dulu. Pak pong dulu dah. Dah sah. Tak boleh juga jaga malam-malam kada dia. Orang panggil apa? Bengang. Dia kena lama-lama kali kita jaga apa. Jaga sokmo ni dia bengang jadi habis, talah habis. Tengah pagi pun jadi tak tahu kata pusing mana jadi dah. Betul tak Sri? Betul tak? Maka sekat tu dulu. Kemudian kata faslun, bermula sabab hadas kecil itu 4 perkara. Sebab waktu berlaku hadas kecil itu 4 perkara. Itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عدد طش الصحب والحمد للإله محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأقل أن أتقياء علماء نوصى بالخير ونكفى كل شر واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيع الغرار اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه